Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah alaihi wa ala alihi wa ashabil ghurril mayamin. Afdalus salati wa atammat taslim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مستمعين الكرام مشاهدين الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد حياة الصحابة، والتي تبث على الهواء مباشرة من الساعة 2:30 وحتى 3:30 من كل يوم أربعاء إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة دخول شهر ذي الحجة. نسأل الله تعالى أن ييسر أمور الحج لضيوفه الكرام حجاج بيت الله الحرام، ويجعل حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا بإذن الله تعالى. Selamat petang kepada peminat kita semua, tak kiralah yang pendengar di rumah ataupun penonton yang lalu dalam Facebook pada petang ni. Masaul khair. Semoga semua peminat kita semua dalam keadaan sihat wal afiah. Masing-masing kena pakat jaga diri. Dengan keadaan sekarang ni banyak dah duduk demam. Setengah tepat tu bunyi kata COVID tu klik semula dah. Lalu tu kita kena pakat-pakat jaga diri insya-Allah. Sama ada dalam keluarga kita, anak cucu kita sendiri pun kena jaga sangat-sangat dah. Ingatlah. Hari ini seperti biasa ruangan saya Hayatus Sahabah ataupun Hidupan Sahabat yang terbit tiap-tiap hari Rabu pukul 2.30 sampai pukul 3.30. Cara hidup sahabat, kelakuan sahabat, perbuatan sahabat. Sebut kata semua sahabat tu berarti perkara yang sahabat buat tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hari ni saya nak ambil di tuai selalu dah ataupun contoh tauladan bagi sahabat, iaitu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cara dia buat haji. Mudah-mudahan agak hajjatul wada ataupun Rasulullah buat haji macam mana, dia gerak pergi buat haji sebagai haji yang pertama bagi Rasulullah dan juga yang terakhir. Jadi Rasulullah buat haji tu sekaligus dah. Kita ucap juga bagi orang nasib baik boleh pergi Mekah pada tahun ni dah. Termasuk pun kita sendiri pun alhamdulillah dah boleh pergi sekelami dengan isteri dia dapat buat haji insya-Allah tahun ni, kerana tahun ni nasib baik benar. Iaitunya Al-Hajjul Akbar. Masuk dalam haji akbar dah. Kerana wukuf hari Jumaat tu buat orang pergi haji tahun ni alhamdulillah Tuhan capak jadi duyufur rahman. Saya rasa kata semua peminat kita semua dah yang mana duk dengar hari ni, yang mana duk tengok hari ni, semua hati tu rasa nak pergi Mekah belaka, termasuk saya sendiri pun dah. Harap semua peminat kita pakat doa bersama, semoga Tuhan mustajab doa dah. Doa kat kawan kita, doa fi zahril ghaib, panggil doa lek belakang dah. Mudahkan rezeki tu ataupun sampaikanlah cerita sangku, sampaikanlah cerita ibuku tu, doa panggil zahril ghaib ni Tuhan terima insya-Allah dah. Boleh kita Tuhan capak kita tak satu hari jadi tetamu dia di tanah suci Makkahul Mukarramah dan di Al-Madinah Al-Munawwarah insya-Allah. Kita doa semoga orang buat haji ataupun hujjat pada tahun ni dapat selamat dalam perjalanan dia dan juga dapat hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran biiznillah taala. Dan juga kita minta kita ni termasuk dalam hujjat kita, hujjat ataupun dalam tetamu Allah juga pada tahun yang akan datang insya-Allah. Hari ni cerita sayanya tentang Rasulullah. Bukan sahabat lah hari ni. Kita ambil di
bapak revolusi lalu dah bagi sahabat semua ataupun contoh bagi sahabat. Kerana kalau saya duk royak sahabat-sahabat buat balas tu, buat balas ni, tu semua tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu hari ni kita ambil peluang dengan munasabah haji ni, kita ucap deh selamat hari raya, insya-Allah kullu amin wa antum bi khair. Maaf zahir batin kerana minggu ni minggu terakhir bagi sekolah, jadi seminggu depan tu katuklah seminggu kita jumpa pula lepas pada raya haji, insya-Allah deh. Lalu tu bagi orang yang mana duk sedia nak bergerbet tahun ini deh, alhamdulillah, kita kata alhamdulillah Tuhan jemputkan kita rezeki kepada kita untuk kita boleh gerbet tahun ni. Dan lalu tu kita usaha dalam gerbet kita tu kita buat jadi sempurna. Bagaimana buat sempurna ni? Maksudnya buat sempurna ni apabila kita gerbet dah, kita turut langkah Rasulullah dalam gerbet kita. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia yaumun nahar, hari dia nahar tu, setagi saya akan royak juga dah, dia sembelih semua 63 ekor. Hak sembelih dengan tangan dia tu hari gerbe tu. Semuanya 100 ekor daripada benate tu, tapi dia sembelih dengan tangan dia sendiri tu 63 ekor. Jadi berarti ulama mari hisab kata dia 63 ekor tu nak menunjuk kata umur dia ketika dia meninggal dunia. Dan Rasulullah gerbe ni, Rasulullah ambil makan hati deh, ambil hati, goreng-goreng ke sikit ataupun nak kutuk ke nak apa tu. Lepas tu hak lain lagi tu sedekah habis. Dan kita usaha dalam gerbe kita ni kita buat sempurna deh. Kerana kalau kita nak taruh tu tak sepatutlah yang kita nak taruh banyak sampai ada setengah orang tu taruh daging tu boleh makan tahun depan pula. Tahun depan gerbe tu hak tamari dah lagi. Kita tak usah lah tu dah. Cik boleh gak kita nak jadi sempurna. Saya bukan nak kecek harga ben ni, cuma nak ambil peringatan kerana dalam ruangan darusak ni hari Sabtu sampai hari tiap hari boleh kata ada harga ben. Yang mana kita dah dengar, yang mana kita tahu, kita ambil guna dah dalam kita nak buat dekat-dekat ni dah, iaitu gerben ni sekurang-kurangnya ambil taruh sikit saja bagi kita. Skelo tu kita tak banyak dah. Patut usaha sedekah kepada orang fakir sungguh, orang susah. Orang kaya tak tak apa, kerana dia boleh beli. Orang fakir miskin ni dah setahun tu kebanyakannya tak temu daging melainkan nanti raya haji ni bagi orang kaya bui. Tu hal tak kena dah, orang ada tu lepas kat kepada orang fakir miskin. Tapi kita panggil nafsu kita ni dia saya. Apabila tengok banyak daging boleh ni dia nak taruh banyak. Kita tak usah taruh. Ambil taruh sekilo tu saya rasa banyak dah. Ambil hati tu kita buat sebab kita nak mengikut sunnah Rasul. Kita makan walaupun tak berakhir pun usaha kikir sikit saja. Orang darah tinggi kata tak payah makan hati tak kena deh. Tak usah makan banyak lah, makan sikit sepada buat hubat dengan niat atau nak turut Rasulullah. Tak apa, insya-Allah. Jadi hubat pula. Lepas tu kita ambil taruh sikit saja untuk kita hal lain lagi tu kita sedekah ke habis. Lepas tu sedekah jadi boleh makan lah. Kadang-kadang setengah tu besar 2 jari nak rendam makan sekaligus pun tak boleh dah. Usaha kira kata sekali dia buat tu boleh makan anak cucu dia, anak dalam rumah tangga dia tu boleh makan kenyang sekaligus pun tak apa dah. Kadang-kadang setengah dekah kuku, kat orang susah kuku. Tu dak kuku tu lagi deh. Perut tu hok mahal-mahal benda hok mohok kita tu kalau kita beli tu mahal bagi kita. Kita nak tumbuk duit beli tu mahal, hok tu lah kita sedekah kepada orang susah. Dengan kita niat tu Tuhan pahala kita banyak sekali. Insya-Allah deh bagi orang kuasa nak sedekah, kita sedekah nak gerbek, kita buat orang panggil ala akmali wajh dengan cara sempurna. Deh. Lalu tu kita pergi terus lagi kepada pada ruangan kita pada petani iaitu hayatus sahabah, hidupan sahabat petani deh. Tapi saya nak mari cerita Rasulullah. Deh. Cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada. Rasulullah ni dia buat umrah 4 kali, tapi dia buat haji sekali saja. Kali yang awal, kali yang terakhir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi umrah dia buat 4 kali. Umrah dia buat bila? Dia buat satunya tahun ni hijrah. Orang panggil umrah Al-Hudaybiyah.
Yang kedua, tahun 7 Hijrah. Orang panggil Umratul Qadha. Yang ketiga, Umratul Ja'ranah. Di Ja'ranah dia. Yang tahun 8. Dan yang terakhir sekali, umrah dia buat sekali dengan haji yang terakhir pada tahun ke-10. Jadi adad umrah Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 marat, 4 kali. Umratul Hudaybiyah pada tahun yang ke-6, apabila Rasulullah hijrah kepada Al-Madinah Al-Munawwarah, sampai Madinatul Munawwarah, tahun yang kedua Ghazwat Badr, tahun yang ketiga Ghazwat Uhud, tahun yang keempat Ghazwatul Khandaq, duduk dalam perang semua. Duduk dalam medan perang, banyak duk perang kerana apabila ada daulah Islamiyah, baldah Islamiyah, lalu dah kena sebar. Tekah masa duk Mekah tu ya tak ada lagi negara Islam. Duduk bawah jajahan Quraisy. Lalu tu nak sebar agama tu ya tak boleh. Duduk bawah jajah ni ya tak boleh. Lalu tu kena usaha ada daulah dulu. Lalu tu lah Tuhan arah kepada Rasul kena hijrah kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Apabila sampai di Madinah Munawwarah, ahli Madinah tu sambut dengan kepada Rasulullah tu dengan penuh. Dengan sambut dengan suka hati. Bukan kata terpaksa Rasulullah mari tu tak. Bahkan sambut dengan suka hati, terima apa yang Rasulullah. Lalu tu di situ Rasulullah boleh buka daulah mendirikan daulah Islamiyah, satu negara Islam. Boya diri daulah Islamiyah tu kena sebarlah. Kena sebar agama Islam ni. Kerana tujuan Rasulullah, utusan Allah ni iaitu nashrul risalah Islamiyah, sebar agama Islam. Apabila nak sebar agama Islam, apa mari musuh yang mesti kena ada. Kena duduk perang, duduk di medan perang semua ada tahun 1, 2, 3, 4, 5. Bos apa tahun yang kena Rasulullah dan ahli hak muhajirin, hak mari daripada Mekah saat ni tu, mari di Madinah dipanggil muhajirin. Rasa gembira rasa ingat rindu kepada tanah suci Makkah Mukarramah. Sedangkan masa tu duduk bawah jajahan Quraisy lagi. Lalu tu Rasulullah pun yang mengigar dalam mimpi, dia kata dia ni duduk tawaf di Baitillahil Haram. Sebab itulah dia tubik mari ajak sahabat kata tahun kita pergi buat umrah di Mekah. Masa tu tak ada janji lagi. Tak ada janji Hudaybiyah lagi. Lepas pada tubik muhajirin daripada Mekah, tak ada pergi masuk Madinah lagi masa tu. Mari tahun yang kena, duduk di Madinah tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahun kena tu pakat nak berakat pergi buat umrah di Mekah Al-Mukarramah. Apabila berakat pergi buat umrah di Mekah Al-Mukarramah tu, bagi siapa di Mekah, Rasulullah cedek dah bawa ganaim, panggil bawa untuk nak tahallul ni dah, nak bawa nak bawa kawin binatang lah dah, untuk nak sembelih di sana tu, nak tunjuk kepada Quraisy kata demo ni kita mari Mekah ni bukan mari nak perang. Mari nak buat umrah. Tapi siapa di telinga Quraisy kata Rasulullah nak gerak mari tu duk faham kata mari nak perang. Lalu itulah fak Quraisy di Mekah rasa kata Rasulullah mari nak perang, pakat duduk isti'dad, duduk persiapan untuk nak menahankan ataupun nak menetai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bos apa di setara nak masuk Mekah tu, uta Rasulullah tak segi, tak jakah dah pergi. Tak usah takut jadi perang. Kerana uta ni dia mari dari Tuhan arah dah lah dia tu, sampai dia tu tak segi dah. Lalu tu di situ Rasulullah tahu kata Quraisy ni duduk buat persiapan dah untuk nak perang dengan Rasulullah. Pak Rasulullah hatta lagi Uthman bin Affan supaya Uthman gi kecek, gi royak, kerana Uthman tu dia orang daripada dari orang dalam orang biasa Quraisy harap sikit. Hatta Uthman gi kecek, gi nak royak kata Rasulullah mari ni bukan mari nak perang, mari nak buat umrah. Tapi Quraisy pergi Uthman. Sehingga Rasul oleh orang Islam ni faham kata Quraisy tu bunuh Uthman. Lalu tu Rasulullah hendak pergi semula, masuk semula tu Quraisy hatta Mas'ud Al-Thaqafi mari untuk nak cerca lah, nak kecek. Mana nak kecek, nak kira. Kita ni nak buat balas mana? Rasulullah nak masuk Mekah dah.
Lalu tu di situlah berlaku Sulhul Hudaibiyah. Sulhul Hudaibiyah ni perjanjian di antara Rasulullah dengan sahabat dengan Fok Quraisy, orang kafir. Perjanjian di sini saya biasa sebut dah dalam perjanjian ni tak boleh boleh nak mari buat umrah tahun depan. Lepas tu tak boleh orang kalau orang kafir orang Madinah kelik kepada Mekah ni tak boleh masuk Mekah. Orang Mekah kena hantar kelik. Tapi kalau orang Mekah masuk Madinah tak apa. Menggoyo orang tulis janji tu, okey. Tapi Rasulullah yakin kata hak tu Umar duk gerai tu, kata gini Rasulullah duk holok dia belakang ni. Rasulullah tak apa sebab janji dengan orang kafir ni tak tetap le janji. Akan silap janji selalu dah. Lepas pada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sulhul Hudaibiyah tu Rasulullah tak boleh buat Mekah, tak boleh buat umrah di masa tu. Kerana apa? Kerana tak boleh masuk Mekah. Apabila tak boleh masuk Mekah, tak ada buat umrah, tapi hak niat dah nak buat umrah ni dia kena tahallul lah. Apabila tahallul tu kena sembelih bayar. Apabila dia sembelih di situ dia tak boleh masuk Mekah, janji kata nak masuk tahun depan. Rasulullah pun tahallul di situ sudah cukup pala sudah kelik lagi. Jadi hak hati mereka hak duk rindu kepada Mekah tak boleh masuk Mekah juga. Tahun yang kena. Walaupun tak ada masuk Mekah, tapi Tuhan kira kata umrah kali pertama pada Rasulullah pada tahun tu. Jadi dah umrah pada Rasulullah pada tahun tu. Kira umrah yang pertama bagi Rasulullah. Klik mari. Tahun depan pergi pula, iaitu umratul qada. Nak pergi qada hak kita tak ada buat tahun maring, iaitu Rasulullah tak ada buat pada tahun Hudaibiyah tu. Klik mari. Duduk di Madinah setahun, baru sampai tahun depan tu pergi pula, iaitu dalam bulan Zulkaidah belakang. Baru pada tahun yang ketujuh Umratul Qada, Rasulullah berangkat pula dengan sahabat dia bertolak pergi kepada Makkah Mukarramah semula untuk nak pergi buat umrah. Di situ Rasulullah dapat masuk buat umrah di Makkah Al-Mukarramah pada tahun yang ketujuh. Lepas pada tu pula umrah yang ketiga. Umrah yang ketiga Rasulullah bertolak daripada Madinah, dia berada di muhriman yang pergi ihram di mana? Mantiqah Al-Ja'ranah. Bila fi Lailatul Arbi'a min al-yawm ats-tsani 'ashar min Zulkaidah. Hari 12 daripada bulan Zulkaidah. Ni daripada gerak Rasulullah dalam umrah ataupun buat umrah kali yang kedua. Kali yang tiga Kali yang satu pada tahun yang kena Umratul Hudaibiyah, kali yang kedua Umratul Qada tahun yang ketujuh, tahun yang ketiga Umratul Ja'ranah pada tahun yang ke-8. Akhir kali tahun yang ke-10 iaitu tahun dia buat haji, iaitu di umrah Hajjatul Wada'. Sebut kata Hajjatul Wada' ni haji yang terakhir, hak widak lah. Rasulullah buat kali pertama dan kali yang terakhir. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pergi buat haji yang terakhir ataupun yang pertama dan yang terakhir bagi dia pada tahun 10. Tapi pada tahun 9 tu dia suruh Abu Bakar pergi. Kerana apa? Tahun 9 tu dalam ikut riwayat yang saya baca dari kitab tak ingat saat ni saya tulis dah. Mana ada saat ni? Kitab Fathul Mubin, Al-Qaulul Mubin fi Sirah Sayyidil Mursalin, Ta'lif Muhammad At-Tayyib An-Najjar. Al-Qaulul Mubin fi Sirah Sayyidil Mursalin, dia kata Rasulullah tahun 9 tu furidatul hajj tahun yang kena, tahun yang 7. Ada riwayat tahun 7, ada riwayat tahun kena yang difardukan haji tu. Tapi haji hak mula-mula pergi hak Rasulullah suruh pergi iaitu tahun 9. Rasulullah tak ada tubik pergi sendiri dia suruh Abu Bakar. Abu Bakar keluar pergi dengan masa tu dalam 300 haji semua. 300 haj semua hujjaj bersama dengan Rasulullah pada Zulkaidah juga. Bersama dengan Abu Bakar. Dan kerana apa? Kerana tahun Rasulullah nak pergi tu, hari tahun nak terakhir tu tak sewik dah. Orang kafir dalam tanah suci, tanah haram Makkah Mukarramah Al-Madinah Munawwarah. Sebab itu Rasulullah hantar pergi Abu Bakar dulu supaya Abu Bakar boleh khutbah di sana, boleh isytihar kepada orang kafir Quraisy, kata
tanah Mekah ni, tanah Madinah ni, tanah suci Allah ataupun tanah haram yang tak boleh ada orang kafir. Kerana masa dulu tu orang Quraisy ni dia duk tawaf. Tawaf Baitillahil Haram juga, duk tawaf Baitillahil Haram tu dengan apa ni, demo rupa kau masa dulu tu ya tok berala keliling Baitillah tu. Apabila mari Fath Makkah tu buka Fath Makkah pada tahun yang ke-8 yang ke-8 Faridatul Hajj tahun tu dah ada tahun 7, tahun 8, akhir tahun tak ingat kata Fath Makkah tu ia di antara khilaf juga fil amis sadis atau amis sabi' ke samin, tahun 8. Tahun tu habis riwayat ada Faridatul Hajj tahun 8. Buat tahun 9 tu Rasulullah suruh Abu Bakar pergi bersama 300 orang daripada sahabat sebagai pakat nak pergi buat haji. Bagi sampai setengah jalan. Bila ia berlaku ni? Lepas pada peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk berlaku pada tahun At-Tasi' lil Hijrah. Tahun 9 Hijrah. Kerana apa? Peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni orang panggil Mak Zatul Usrah, Ghazwatul Usrah. Payah sekali. Setengah sahabat hak susah-susah tu nak tubik pergi tak boleh bersama dengan Rasulullah pada masa tu. Orang hak dapat boleh buat tubik harta Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, wa Abdurrahman bin Auf, kerana mereka ni orang panggil yang ada harta untuk rela harta mereka infak pada ghazwah Tabuk masa tu. Pada tahun 9 tu, tahun yang berlaku ghazwah Tabuk saat ni tu, dapat kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelip pada ghazwah Tabuk tu. Ghazwah Tabuk kalau tak silap dalam bulan Rajab. Berkelip mari dalam Syaban, Ramadan, Syawal. Zulkaidah tahun 9 tu Rasulullah suruh Abu Bakar bertolak dengan 300 daripada sahabat untuk pergi buat haji di Mekah. Abu Bakar tu pergi, sampai sekerat jalan, Ali mari turut di belakang. Rasulullah hantar Ali pula pergi turut untuk nak bersama dengan Rasulullah daripada hari tu. Lalu tu bagi Rasul Abu Bakar sampai di sana tu, hari yang ke-10 ataupun Yaumun Nahr, hari yang kita gerbang tu lah dah. Iaitu Rasulullah Abu Bakar saat ni dia khutbah dalam Yaumul Aid. Dia khutbah dalam Yaumul Aid. Dia kata dalam khutbah dia tu kata apa? Kerana kau ya tubik pergi saning tu, ada ayat turun mari. Ayat turun mari kepada Rasulullah. Rasulullah pun suruh Ali pergi turut Abu Bakar saat ni untuk nak pergi isytiharkan, untuk pergi iklan kepada orang kafir apa yang Abu Bakar nak mari tahun ni pergi isytihar di sana tu, royak cara-cara. Kerana tahun depan tu Rasulullah mari nak buat haji. Mari dia panggil at-tahayyuk, mari buka berita ataupun tahu khabar kepada orang kafir beberapa cara yang Abu Bakar akan isytihar dalam peperangan saat ni tu. Dalam hari raya yang mana Abu Bakar pergi buat haji pada tahun ke-9. Gapo Ali royak kata Rasulullah suruh Abu Bakar isytihar kepada orang pada hari khutbah hari tu. Salah satunya alla yadkhulal jannata kafir. Syurga ni tak akan masuk orang kafir. Satu. Yang kedua, la yahujju ba'da hadzal 'am musyrik. Orang musyrik tak boleh buat haji dah lepas dah ni. Kerana ya orang Quraisy dia buat haji juga tiap tahun pun. Ia turut syariat Nabi Ibrahim lagi. Kalau kita tengok syariat Nabi Muhammad ni serupa dengan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam daripada tanah Mekah ni keluar air Zamzam dengan Nabi Ismail mari as-sa'i baina Safa wal Marwah tu air Zamzam tu Siti Hajar dengan Ismail alaihi salam. Lepas tu Nabi Ibrahim tu merintah kepada dia semelih anak mari ganti dengan kibah ataupun hari kita gerbang tu ganti dengan kambing dengan bahaim, dengan binatang. Dan juga bina Al-Kaabah Al-Musyarrafah melalui Ibrahim dengan Ismail juga. Syariat Nabi Muhammad hiya nafs syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu tu dulu orang kafir duk tawaf juga, duk buat haji juga. Ada setengah tu duk buat dengan orian, telanjang, tak ada pakai apa sekarang, duk keliling Baitillah.
Sampai masa moga orang tak ada agama deh. Duduk tawaf, duduk apa pun, duduk dengan jadi duduk haru-hura deh. Lepas tu apabila Abu Bakar mari pada tahun yang 9 ni, mari royak dah. Mari royaknya satunya la yadkhulul jannah orang kafir, yang kedua tak boleh buat haji orang musyrik. Dia orang bukit Islam ni tak boleh buat haji dah. Wala yatufuna bil baiti uryan, tak boleh duduk keliling Baitillah dengan rupa telanjang. Tak pakai baju ni dah. Wa man kana lahu ahdun ma Rasulillah. Dan tu orang ada berjanji ni meleke, orang ada janji dengan Rasulullah. Ni setengah daripada isytiharan Abu Bakar di ketika Yaumun Nahar ataupun Yaum Idul Adha pada fil am at-tasi' lil hijrah. Daripada kibar sahabah gitunya sebut kata Ali dengan Abu Bakar. Lepas tu sahabat lain-lain pun bersama semuanya 300 orang hok pergi tahun ke-9. Karena lepas pada tu qara'a Ali, kerana ayat hok 2 3 4 kali hok Abu Bakar ayat saat itu daripada surah Bara'ah. Bara'atun minallahi wa rasuluh, surah At-Taubah, yang mana surah hok tak ada tak ada bismillah. Lalu tu lepas pada tu qara'a Ali wa 'alan nas suratul Bara'ah. Kerana suratul Bara'ah turun atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar bertolak pergi kepada Mekah tu. Lalu itulah Rasulullah hatta Abu Ali mari turut Abu Bakar lepas pada tu. Okay. Ni gerak ke Rasulullah. Gerak ke Rasulullah ni dengan secara umum-umum lah deh. Saya tak ada ambil dengan cara laik sangat tu dak deh. Kerana kelakuan Rasulullah hari terakhir ni kita agak atau sangat belah lah. Dia belah sekali kerana dia tu akhir bagi dia. Kalau kita tengok dalam cerita, kalau saya royak laik lagi tu dia jadi dipanggil apa? Tak ada sup, pada duduk dengan dengan air mata. Kerana hari terakhir bagi dia tu, dia nak pergi tu hari terakhir dah. Haji pertama tapi haji akhir. Kerana dia hatta masa dia nak pergi haji tu tak ada nak mula dah, rasa nak tiap dah. Dia nak pergi haji tu dia hatta Ziyad. Ziyad hatta pergi ke Syam. Paya saling dengan Ziyad, dia kata boleh jadi lepas pada ni tu tak ada jumpa dengan dia. Boleh jadi dia ni terakhir tahun ni. Kita kokogi deh. Hari yang ke-8. Kita mulai di hari yang ke-8 iaitu Yaum At-Tarwiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak sapa kepada hari Tarwiyah tu iaitu zahabar Rasulu ila Mina. Kata sapa Rasulullah tu duduk 5 hari lah nak buat haji. 5 hari tu Rasulullah sapa dah kepada Makkahul Mukarramah. Dah sapa ke Makkahul Mukarramah dah. Duduk 5 hari. Boleh sapa hari Yaum At-Tarwiyah. Yaum At-Tarwiyah ni iaitu hari yang ke-8. Dalam perjalanan Rasulullah kali ni biasa dia Rasulullah ikut dia nak tubik pergi peperangan mana, dia nak tubik pergi rihlah mana, dia nak tubik pergi mana, ikut gapo dia jemput uni daripada isteri-isteri dia semua. Dia jemput uni, katanya piah boleh pergi dengan dia. Tapi terik ni tak ada jemput undi. Dia ajak semua isteri dia bersama dengan dia. Kerana haji yang terakhir bagi dia. Lalu tu dia tak sewi berasa kata
Nabi kata semua isteri dia dapat kelebihan hari yang tubik ni. Hari yang ke-8 Yaum At-Tarwiyah, zahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Mina. Dia tolak pergi ke Mina. Shalla fi Mina salat az-zuhri wal asri wal maghribi wal isya wal fajr. Semaya zuhur. Dia tolak pergi Mina hari yang ke-8 tu, jadi dia pergi semaya di Mina tu. Dia lepas subuh tu dia tolak pergi lah, dan dia semaya sampai di Mina. Dia semaya di Mina zuhur, asar, maghrib, isya. Qasran bi ghairi jama'. Qasar saja tapi tak ada jamak ali. Bawa subuh hari 9, iaitu hari matahari yang naik. Afdalu yaumin fi khairi yaumin tala'at fihi syams. Tak ada dah lebih hari, iaitu hari matahari naik pada hari Yaum Arafah. Rasulullah pergi pada hari 9, pergi tawajjah ila Arafah. Hari 8 duduk di Mina. Hari 9 pergi ke Arafah. Lepas pada semaya subuh. Boya pergi Arafah tu ya nazala fi Namirah. Di Masjid Namirah, tempat orang baca tebah di Arafah tu lah. Wajalasa fiha ila anzalati syams. Dia duduk di situ sehingga matahari jatuh. Yang bersama dengan dia pada hari itu 124,000 minal hujjaj. Semua pakat nak pergi bersama dengan Rasulullah. Kerana Rasulullah apabila dia isytihar, kata dia nak tolak tahun 9 tu, Abu Bakar pergi buka dah, salah pergi buka jalan dah lah dah. Pergi isytihar berlaku orang kafir pun tak ada dah. Lalu tu lah Rasulullah bertolak pada tahun 10 tu. Orang ramai yang tahu kata Rasulullah nak pergi Mekah, nak pergi buat haji, pakat nak bersama dengan Rasulullah. Sehingga jumlah semuanya 124,000 daripada Al-Hujjaj. Kemudian Rasulullah khutbah. Khutbah di sini ni, dalam khutbah tu banyak dia sebut dah. Dia kecek itu khutbah hari Arafah tu. Banyak perkara yang dia sebut, saya tak ada nak sebut. Tapi belas sekali dia kata, boleh jadi saya tak akan jumpa dah kamu, kerana tahun ni tahun yang terakhir bagi saya. Kerana dia gitu tahun bulan Zulhijjah, tapi dia mati dalam bulan Rabiul Awal. Jadi 2-3 bulan sahaja lepas pada dia pergi buat haji yang terakhir. Maaf deh peminat. Dia kecik Rasulullah lah ni. Kalau kecik sampai hingga sikit, nah, nak pergi tak boleh. Kita pakat-pakat koko dengar deh. Kalau dah ada teriak pun pakat-pakat teriak, pakat-pakat menangis deh. Sabit dia kaya yak Ziyad kata, Ziyad nak pergi ke Syam tu, dia kata boleh jadi kita tak jumpa dah dua deh. Kerana Ziyad hatta pergi urusan di Syam tu, boleh jadi tak jumpa dengan Rasulullah. Kerana dia tu boleh jadi tak beberapa lama dah lepas haji ni. Kerana Ramadan hak terakhir pada tahun 10 tu, Jibril turun acak. Buat turun ayat pun banyak. Dia berasa tahu dah, kata dia ni tahun yang terakhir dah bagi dia. Masa tu tahun yang umur dia dalam 93 dah, terakhir dah bagi dia. Sabit tu dia menaik tebah tu, dia sebut beberapa perkara. Kata tak ada dah orang kafir lepas pada ni, tak boleh dah orang kafir masuk tanah Mekah.
Jok di hari tu sampai hari ni 1443 tak ada orang kafir yang bukan agama Islam yang boleh jejak tanah Mekah ataupun yang boleh jejak tanah Madinah Munawwarah. Habis dah. Kemudian situlah dia hari khutbah tu lah dia yaum Arafah, ayat tu orang kata al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Maidah ayat 13. Karena dia sini dia khutbah di sini ni. Lepas tu dia suruh Bilal yuazzin. Be sudah kemudian dia semaya salatul zuhur wal asr jam'an wa qasran pada hari Arfah tu. Maya qasar serta jamak. Lepas pada dia baca khutbah tu. Apabila ia baca al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ayat ini turun pada hari Arfah, hari terakhir bagi Rasulullah fi hajjatul wada'. Rasulullah dalam hajjatul wada' ni dalam khutbahnya dia jelaskan semua syariat Allah. Dia wasiat semua kepada umat dia, kerana dia ni yang terakhir. Umar bin Khattab apabila dengar Rasulullah baca ayat ni, Umar tiak. Kalau kita banding dalam sahabat semua, Umar lah keras sekali, beken sekali. Tapi dengan wasiat Rasulullah dalam khutbah ni, buat video tu sangat yabki, bukan sekadar menangis saja, teriak. Kalau Rasulullah ma yabki kayak Umar, gino Umar tiap apa? Qala ya Rasulullah, kullu syai'in qad iktamal fa innahu la yabudda an yanqus. Qala sadaqta ya Umar. Dia kata deh, Umar teriak. Apabila Umar teriak, Rasulullah tanya, teriak apa Umar? Dia kata, semua sesuatu tu apabila dia penuh gak, ia akan kurang lah, hilang lah. Umar ni duk menangis kerana tahu dah, kata Rasulullah, tak beberapa lama dah akan tinggal aku. Kemudian Rasulullah tubik dah lepas pada khutbah tu, wazalla ya maya zuhur dengan asar kuasa sudah, wazalla yad'u Allah hatta gharabatis syams, duduk zikir di Arfah tu lah deh, sehingga jatuh matahari. Naik hari yang apa ni, malam yang 10 dah deh. Bermasuk ngorek hari Arfah tu. Apabila yang masuk ngorek hari Arfah tu, bertolak dah. Ba'dal maghrib dafa'a Rasul sallallahu alaihi wasallam rakibar Rasul dabatahu wa tawajjaha ila al-Muzdalifah fa shalla fiha al-maghrib wal isya' jam'an wa qasran thumma nama ila al-fajr. Lepas pada hari Khamis, pada hari Arfah tu, lepas pada hari Arfah, lepas pada baca tebah semua dah, orang semua sahabat, orang buat haji dengan Rasulullah pada hari tu rusing laku. Wasa sayu hati ni gembira, boleh mari Mekah, boleh mari buat haji, boleh mari buat umrah. Karena umrah Rasulullah niat umrah juga dalam haji hari ni. Tetapi sayuk hati kerana Rasulullah baca ayat tebah serta dengan ayat hak turun al-yauma akmaltu lakum dinukum, akhir ayat sekali yang turun atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat orang hujat hak bersama dengan dia 124,000 tu rusing berlaku. Wasa sayu, wasa duka cita kerana Rasulullah. Walaupun tak tahu lagi kata Rasulullah nak duduk hidup apa bulan, tapi hok yakinnya kata haji tahun depan tak ada cerak dah.
Sebab haji hajjatul wada' dah. You mari duk widak dah. Duk tinggal, selamat tinggal dengan belakor. Mari nyatakan semua syariat Allah dah. Sebab dalam tubuh tu you panjang. Saya tak ada mik dah. Itu cerita tubuh you takut mik you jadi rekah-rekah ya. Lalu tu lah, lepas pada tu dia tu lepas apa ngorek deh, dia duduk zikir, baca azkar yang mana di tadi Yaum Arafah tu, lepas ghurubi syams, lepas pada matahari jatuh tu, tolak Rasulullah bertolak dengan sahabat-sahabat ataupun dengan hujah bersama dengan dia, bertolak berhadap kepada Al-Muzdalifah. Muzdalifah, mana Muzdalifah ni? Tempat kita kutip batu deh. Siapa di Al-Muzdalifah ni? Ngorek. Lalu tu salat Rasul semaya di situ, ngorek dengan isyu qasran wa jama'an. Qasar serta jamak, kemudian Rasulullah nama tidur di situ di Muzdalifah. Isteri dia semua bersama dengan dia pada hari ni, kerana dia ni sebagai jakoh ataupun yang terakhir bagi dia. Habis tu dia buat gebih isteri dia dah. Lalu tu wa ba'da azan al-fajr salla thumma zahaba ila al-mish'aril haram. Waqafa yad'u Allah azza wa jalla fadhkurullaha 'inda al-mish'aril haram di surah Al-Baqarah tu 198. Buat pagi tu dia duduk Muzdalifah saat ni dah. Dia duduk di Muzdalifah tu, dia tidur situ sampai cerah. Sampai cerah esok tu. Baru pagi tu matahari tak ada naik lagi, tapi isfarratis sama', langit kuning. Nampak cerah matahari tu. Isfarratis sama'. Lalu tu dia tu pakai zahaba ila Mina. Rakibana qatahu wa ashabahu wa tawajjaha ila Mina. Matahari duk cerah dah sikit tu, naik kuning-kuning. Matahari tak naik lagi tapi kuning di langit tu kuning. Tolak dah. Rasulullah tolak daripada Al-Muzdalifah hadap kepada Mina untuk nak pergi melota. Ni saat ni Mina hari yang ke-8 yang tarwiyah pergi tidur situ semalam dah. Hak belum nak pergi ke Arafah. Hak ni Mina hak nak pergi melota. Wa tawajjaha ila Mina ila jamrah al-Aqabah al-Kubra. Ambil jepu sabah hasayat, 7 biji daripada batu. Wa qala lin-nas ala misli hadza fadmu wa khuzu anni manasikakum fal'alli la alqakum ba'da ami hadza. Dia kutip batu 7 biji, dia royak pula kepada hujat ya semua, kata ni perbuatan saya ni tengok molek-molek, kerana tak akan jumpa dah saya lepas pada tahun ni. Pusing pula hujat yang bersama. Dia hidup sebut seumur. Kata dia ni, akhirah. Tahun ini tahun akhirah. Lalu tu dia suruh fadmu, tengok molek cara yang mik ni, cara yang nak melota, cara yang mik batu ni. Kadang lepas ni dia tak ada dah. Demo ni lah kena sampaikanlah cara-cara kepada orang yang lepas-lepas dia ni, lepas-lepas kamu sikit lagi. Sabit tu ni kata dari hajjatul wada' ni, orang panggil cerita yang paling duka cita sekali. Kerana semuanya tahu kata Rasulullah ni akhirah bagi dia. Lalu tu dia kabbarallah ma'a kulli hasa. Yang ambil batu saat ni 7 biji tu, tiap sebatu yang nak pegang nak melota tu, dia takbir deh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar deh. Wa ba'da ramyi nada bil ibil. Sini nah berlepas pada yang melota hari yang ke-10, iaitu hari yang raya Yaumun Nahr. Orang panggil Yaumun Nahr, hari raya kita gerben ni. Sebab kita ni nak gerben ni, orang panggil Yaumun Nahr, hari 10 Zulhijjah tu. Nada bil ibil, panggil 100 ibil semua untuk nak gerben pada hari tu. Untuk nak nahar pada hari tu, untuk nak gerben pada hari yang 10 tu 100 ekor daripada unta. Hak ia sembelih dengan tangan ia sendiri, nahar biyadihi salasa wa sittina ibil. 63 ekor daripada unta. Patuh lebih lagi apa? 37 ekor. Siapa orang hak sembelih tu? Iaitu Tarakali Ali, suami Ali. Nah tu dia isteri suami bagi Siti Fatimah bersama dengan dia juga,
iaitu Rasul Ali hak sembelih hak 37 ekor lagi. Sini nak menunjuk kata nahara minal ibli adad sanawat umri. Jadi dia tu sembelih daripada unta saat ni 93 ekor, menunjuk kata umur dia hak terakhir. Ni nak tunjuk kata dia sembelih 93 ni arti tunjuk kepada umur dia hak akhir dah. Masa tu dia 93 dah. Sabit buat jadi orang lain tu lebih umurnya menangis sangat kita lalu. Tak ada umar dah, kita sendiri pun menangis juga dah dengan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak kata perasaan kita dah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang mana kita boleh dengar langkah Rasulullah, jejak Rasulullah dalam hidup dia dah. Nak temu ni sebagai hajjatul wada' ni, haji yang terakhir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada dia sembelih, at'ama al-faqir al-ba'is wal-faqir thumma halaka ar-rasul ra'sahu. Dia cukup kepala, patu hok dia gerben 100 ekor saat ni, dia sembelih diri 93, Ali 37, semua tu untuk jamu orang fakir miskin pun habis. Tu sabit tu kita kena ambil di sini ni sebagai orang panggil contoh bagi kita, bagi orang nak gerben tahun ni pun usaha dah. Kalau dulu tak tahu tahu banyak sampai 2-3 kilo dalam tujih, tak usah tahu banyak. Kita nak beli, kita gerbang kita boleh 4-5 ribu dah. Kalau kita nak beli sekilo 200, 80, 300 tak boleh. Boleh beli dah. Sampai tu kita nak makan kita beli. Nak makan nak makan perut, beli perut, nak makan kita boleh beli sebab kita boleh gerbang ni. Alhamdulillah kita masuk lagi kuasa. Pas nak beli daging sekilo pun makan. Tak habis makan sore dah. Tak habis juga. Sampai tu kita taruh banyak. Sampai penuh tujik tujik nak menyawa tak boleh. Tak boleh. Perangai boleh tu kena tahu dah. Nak tahu lebih dah. Dia dengar kisah Rasulullah dah ni kena buat tu Rasulullah lah. Tuhan lah tahu mana kita niat. Jangan duk taruh banyak. Ui kepada orang fakir miskin. Orang yang tak ada sungguh lah ke apa. Kita cari bui ke dia banyak. Sayang kita pergi kita nak beri hadiah pun boleh. Tapi kita aula orang susah lagi. Kita tengok agak kata demo ni tak makan daging. Mereka nanti boleh haji ni boleh makan daripada orang yang gerbel tu. Ya orang susah yang nak gerbel tak boleh. Dia nak juga nak gerbel. Siapa-siapa nak. Tapi dia tak kuasa, tak siapa. Nak geno nak buat ada siapa nak pergi berten, nak gerbel bukan dia. Orang panggil dah. Lalu tu kita boleh gerbel ni alhamdulillah kita rasa kata Tuhan capok kita. Tuhan pilih kita daripada ramai-ramai, kita boleh gerbel. Lalu tu kita ambil hak kita gerbel saat ni tu, makan sekadar Rasulullah buat ya. Lepas tu kita habis lalu. Dan lepas ni kita nak makan, kita beli semula. InsyaAllah kita bakal buat balas tu belakang. Lepas pada yang nahar sudah, dia bagi orang fakir miskin semua makan, bakal makan belakang dah, habis bagi dah. Wa tahallala wa huwa tahallul al-asghar. Iaitu dia tahallul lah. Tahallul dia cukup kepala apa siap sudah dah. Kerana dia melotad dah. Summa tawajjah ilal masjidil haram. Lepas pada notad dah, lepas tu tahallul sudah dah, dia berhadap terus ila ma'annas kama amarahullah azza wajan. Daripada ayat mana? Lepas pada hari sembelih dah saat ni, nahar dah, suruh pergi ke mana pula? Qala Allah Ta'ala thumma afidu min haitsu afadan nas, suratul Baqarah 199, iaitu kharaju jami'an ilal masjidil haram yuaddu tawafal ifadah. Lagi tawaf lah. Nak pergi tawaf di ifadah, wa huwa ruknun min arkanil hajj. Pergi tawaf situ, tubik daripada hari 10 ni. Lepas pada nahar sudah dah, sembelih dah, bagi fakir miskin belakang dah, berarti Rasulullah tolak pergi kepada Masjidil Haram untuk nak pergi tawaf al-ifadah yang diiktibarkan satu rukun min arkan al-Islam. Tafar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaum al-ashir min Zulhijjah wa khataba an-nas aidan. Ya tebah juga dah, ya tawaf sudah di lepas pada pergi tawaf di yaum al-ashir saat ni tu, pergi tawaf sudah tu, pasti ya khutbah sikit, peringatan kepada hari raya tu, ada hari khutbah saat ni tu, hari raya tu, ya khutbah hari raya tu ya ambil isi hak ya khutbah hari Arfah kemarin. Yang ada juga mari campur dengan hari raya tu juga untuk nak peringat kepada orang muslimin, kata dia ni sebagai terakhir pada tahun ni, tak akan jumpa dah lepas pada ni.
Dan tanah yang masuk ni tanah yang terakhir. Sampai dia sendiri pun sayuk hati Rasulullah. Kerana gapo? Mekah ni tanah tempat dia. Sebab kita duduk tempat kita, pergi duduk tempat orang. Duduk ingat situ, nak klik tempat kita tu, negeri kita tu. Pak Rasulullah ajak dia pergi di Madinah tu, dan atau orang Madinah sambut dia dengan molek hati. Dia pun duduk ingat Mekah situ, nak klik di Mekah situ. Sampai boleh mari umrah 4 kali dah. Buat siapa dengan buat haji pun sebagai terakhir dah. Tapi gak lepas pada ni klik sebab salah terpaling belakang tu tak paling gira. Sampai belah sangat susah. Masa duka cita, masa belah sungguh dengan jakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun orang panggil sedih kerana tak akan klik dah di tanah yang mana dia lahir di situ, iaitu Makkahul Mukarramah, sebagai jejak yang terakhir bagi dia. Lepas pada tu sudah dah, lepas pada tawaf al-ifadah, aqamar Rasul hari 11, hari 12, hari 13 Rasulullah duduk di Mina. Selama duduk Mina tu duduk yazkurullah azza wa jalla wa yu'allimun nas dinahum. Situ dah dia duduk ta'lim dinil Islam kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali yarmi jamar, lota. Melota jimar, iaitu jamrah jamratul as-sughra, al-wusta, al-kubra, 7 biji tiap-tiap jamrah tu. Lepas tu dia juga yukabbirullah ma kulli hasa. Tiap-tiap dia nota tu dia zikrullah. Takbir. Kabbarullah, yukabbirullah. Allahu akbar 7 tiap-tiap jamrah tu 7 biji daripada batu. Semua lepas pada itulah dia bertolak kelik kepada Al-Madinah Munawwarah. Apabila dia duduk di Madinah, dia sapa dalam, ada riwayat kata ala akhir Zulhijjah, ada riwayat kata ma bidayat syahr Muharram. Masuk bulan Muharram tu iaitu duduk di Madinah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Dia meninggal dunia pada Rabiul Awal hari 12, seperti hari dia lahir juga, 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Dan umurnya pun 63. Ni ya, atau akhir sekali dah bagi dia, haji yang terakhir bagi dia. Maka kita sebagai peminat semua mana ada dengar ni tahun ini kita kata tak tahulah, dalam mengikut ubah negeri Saudi tu sikit lagi tak wigi dah orang tahun lebih pada 95. Tapi kita kata kalau ada ubah tu alhamdulillah dah, nak asyik kita boleh lagi. Tapi kalau tak ada ubah gak 95 tu orang lepas dah gak dah. Kalau cita-cita nak pergi pun tak lagi. Tapi nak buat gena hak tu dah okey, hak tu letak takdir. Habis tu kita kena wikda niat lah hati, ada duit dah, boleh dah pergi selalu. Dah tak nak sesuatu tua lah. Kalau pergi muda-muda lebih baik lagi, sebab kita buat haji ni dah. Saya ingat masa dah buat haji di Mekah tu letih, buat haji ni letih dah. Tapi duduk orang panggil duduk dalam kita rasa kata kita dekat je dengan Tuhan. Kita duk buat perkara dia kena jenis buat. Dah habis kena pakai rain, pakai sehat tubuh badan, kena buat. Dalam masa haji ni kita ingat tu, sebab saya lah ni, buat siapa masa haji masa ingat duk gambar masa kita duk buat haji masa duduk Mekah dulu. Lalu itulah bagi peminat yang tak ada gigi usaha usaha kita ada sikit banyak tu insya-Allah, serta dengan niat nak pergi semua. Tak apa, Tuhan akan bui kita. Takutnya kokolu tak ada gaduh, harta ada dah, kuasa dah, tapi tak ada kuasa nak pergi lagi. Tak boleh macam tu dah. Kena ubah hati kita, niat kita, kuasa kata nak pergi. Pas nak boleh pergi tak boleh pergi tu serah kepada Tuhan lah tu dah. Dia capok kita daripada tetamu dia, kita akan boleh pergi walaupun duit tak ada pun. Tapi dia tak capok daripada tetamu yang kita nak pergi tak boleh. Cuma hati kita tu duk niat nak pergi. We ubah perasaan dulu. Suku kira duit dah tak ada, we kata nak pergi. Tu kita minta banyak dengan Tuhan, insya-Allah Tuhan buka kepada kita, insya-Allah ya rabbal alamin dah. Hari ni terima kasih semua yang masuk, yang lalu pada hari ni. Di saya ni naik tak ramai di bawah ni dah. Kak Amah Acan kita, Fatimah kita, terima kasih. Nasrah, Assalamualaikum, Ustaz Usman Dayanta, dan juga Zainab Kenik, Mamiyah. Salam Ustazah, selamat petang ya, sama-sama, masaul khair, selamat petang, insya-Allah amin. Usman Dayanta pun insya-Allah amin Ustaz Usman deh. Dan juga Nurihah Musa, salam Ustazah,
Selamat petang ya sama-sama Ustazah Nuriyah kita. Terima kasih Acan Nitya kita, Kak Amah, Aifah, Ustazah Arifah kita dan Nuriyah, Acan Nuriyah Riming. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz Nawawi juga bersama dengan kita hari ni. Ustaz Nawawi ni nanti dengan satu Ahad deh jawab soalan sakut dengan harga rebeh, kena tanya dia. Ni kena tanya dia dengan Dr. Mak Cuwo deh. Masalah gapo, hukum gapo, kena nanti ruangan dua orang ni ataupun dua orang Ustaz Al-Fadhil Nawawi dengan Dr. Mak Cuwo deh bersama. Apa ni Rory Fatani? Barakallahu fiki ya Ustazah. Alhamdulillah. Syukran jazakillah khairul jazak sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustazah. Ya ni Zainab Samir. Ustazah Masyita. Alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah. Salam. Masuk lewat sikit dah. Wani pai tam turak tapi dek yang sadar. Anis mun iman apa? Anis mu iman. Dah. Saya baca sia tak macam mana dia kalau dah silap-silap. Alhamdulillah cok di dia riatan. Oh alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Nai wedolah tupai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patu Nurihah ni. Ya. Saumak nam talai le. Kita Nabi ya dah deh. Khơi phang na. Wa khơi đơn ta. Nabi pai tham haj. Jam ไม่เคยลืมเลยya deh. Jalan gerak ke Rasulullah ni, kita kata agak kata dalam hajatul wada ni akhir sekali seolah tahu dah kata nak mati deh. Rusing, bukan rusing takut mati dah, rusing ya nak tinggal umat ya, rusing dia tak boleh duduk, tak boleh masuk dah Mekah ni, tanah yang dia cita-cita sangat deh. Salam Ustazah. Patu ni siapa ni? Ni Nadi Haji Nadi deh. Haji. Assalamualaikum. Balkis Tasnim. Salam Ustazah. Waalaikumsalam. Waktu akhir sekali Jamilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh jadi ada lagi deh orang yang masuk tapi tak naik di saya deh. Saya harapnya akhir sekali saya minta maaf jika ada salah silap dalam percakapan saya dan juga buat kamu ni menangis bersama saya pada hari ini, dan juga maaf zahir batin dengan munasabah hari raya ni. Selamat Hari Raya Idul Adha, selamat berkorban dan semoga dapat kita tunaikan ibadat korban ni dengan sempurna insya-Allah. Minta Tuhan akan lanjutkan umur kita lagi, kita boleh jumpa lagi insya-Allah lepas raya lah deh, kerana minggu depan ni katut seminggu untuk nak kita berraya sama-sama. Semoga semua peminat kita dalam keadaan sihat walafiat sampai kita jumpa lagi minggu lepas lagi deh. Sekadar ni dulu pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.